Pengenalan. Pencemaran bunyi merupakan pencemaran yang mengganggu kehidupan manusia. Apabila kita mendengar bunyi yang bising, ia menyebabkan kita berasa sangat tertekan dan kadang-kala menimbulkan rasa marah yang amat ketara pada diri setiap individu. Organ yang sering menjadi mangsa terhadap pencemaran bunyi adalah telinga. Jika individu tidak menjaga panca indera yang penting ini, kemungkinan besar individu tersebut mengalami pekak dan gangguan pada telinga. Pada kebiasaannya, semakin meningkat umur seseorang, organ telinga yang berfungsi menukarkan bunyi kepada isyarat yang difahami oleh otak kita akan menjadi semakin lembab dan tidak kuat. Ini bermakna semakin meningkat umur seseorang, semakin kurang kecekapannya untuk mendengar. Tetapi jika seseorang mendapat pendedahan kepada kebisingan yang kuat untuk satu jangka masa, individu tersebut akan lebih berisiko untuk kehilangan kebolehan untuk mendengar. Ini bergantung kepada tahap kebisingan dan tempoh pendedahan terhadap individu tersebut. Selain itu, definisi lain bagi bunyi ialah bunyi boleh diterangkan secara fizik yang bermaksud getaran dalam udara atau atmosfera yang diterima masuk dalam telinga. Manakala kebisingan pula bermaksud bunyi yang tidak dikehendaki ramai. Jadi boleh dikatakan pencemaran bunyi merupakan bunyi hasilan mesin, haiwan atau manusia yang boleh mengganggu aktiviti dan keseimbangan kehidupan manusia atau kehidupan. Jenis-jenis pencemaran bunyi. Yang pertama ialah kebisingan kelenjar, di mana kebisingan selari 3 dB gelombang bunyi bergetar dengan perlahan seperti suara orang berbisik. Contohnya bising di pasar. Yang kedua ialah kebisingan fluktuasi, di mana kebisingan yang terletak di antara puncak gelombang yang tinggi dan rendah 3 dB. Contohnya bunyi enjin dan suara bercakap. Yang ketiga ialah hentakan impuls, bunyi yang lebih intensiti dalam tempoh yang lebih singkat. Contohnya letupan, hentakan bola. Yang keempat ialah kebisingan selang-seling, apabila bunyi bising menjadi perlahan dan kuat dalam jangka masa yang pendek. Contohnya menggergaji kayu. Punca pencemaran bunyi. Yang pertama, pembangunan industri. Bunyi yang dikeluarkan dari kilang-kilang seperti jentera, mesin kilang serta pemprosesan dan pembuatan material yang boleh mengganggu ketenteraman masyarakat setempat yang berhampiran di kilang tersebut. Yang kedua ialah kenderaan. Kenderaan di jalan raya akan mengeluarkan bunyi horn yang boleh memekakkan pendengaran, terutamanya di jalan yang sesak. Sejurus itu, ianya boleh mengganggu ketenteraman masyarakat. Yang ketiga ialah aktiviti manusia. Masyarakat yang memasang radio dan televisyen dengan volume yang kuat. Yang keempat ialah kuari. Contohnya pemecahan batu-batu mengakibatkan penghasilan bunyi yang kuat, menyebabkan pencemaran bunyi. Yang kelima ialah kawasan pertempatan, di mana bunyinya yang dikeluarkan apabila cerucuk-cerucuk besi ataupun jackhammer ditanam dalam tanah akibat pembinaan bangunan tinggi. Ini juga boleh merosakkan suasana masyarakat di kawasan tersebut. Kesan kepada alam sekitar. 1. Bising mampu memberi kesan buruk kepada haiwan seperti menyebabkan tekanan, meningkatkan risiko kematian dengan menukar keseimbangan sensitif pengesan dan mengelak pemangsa atau
serta pemangsa. Kedua, mengganggu penggunaan bunyi mereka sebagai perhubungan. Kesan kepada kesihatan manusia. 1. Rutin tidur terganggu. 2. Tekanan darah tinggi. 3. Strok. 4. Masalah pendengaran. 5. Sakit kepala. 6. Masalah kardiovaskular. 7. Tekanan emosi. 8. Masalah bunyi bising. Masalah pencemaran bunyi ini kurang mendapat perhatian sama ada dari orang awam atau pihak berkuasa kerana sebab-sebab berikut. Tidak semua individu menganggap sesuatu bunyi itu membisingkan. Malah mungkin bunyi itu dianggap bising oleh setengah pihak merupakan bagi pihak yang lain. Bunyi bising berlaku hanya untuk jangka masa yang pendek, hanya beberapa minit atau jam. Jika dibandingkan dengan pencemaran air udara yang berlaku dalam jangka masa panjang atau berterusan. Kesan fisiologi atau psikologi yang disebabkan oleh pencemaran bunyi bising berlaku secara beransur-ansur mengambil masa bertahun. Oleh itu agak sukar pihak yang terlibat mengaitkan kesan yang dialami dengan masalah bunyi bising. Cara mengatasi pencemaran bunyi. Yang pertama, pengawalan oleh manusia. Manusia sendiri boleh mengawal pencemaran bunyi ini kerana 80% pencemaran bunyi ini datangnya daripada manusia sendiri. Masyarakat juga perlulah memainkan peranan dengan cuba menghormati orang lain dalam aspek mengawal bunyi yang digunakan untuk tidak mengganggu orang lain. Yang kedua ialah penguasaan undang-undang. Kerajaan perlulah memainkan peranan dengan menguatkuasakan undang-undang terhadap sesiapa sahaja yang menyumbang ke arah pencemaran bunyi. Kerajaan juga perlulah menetapkan syarat kepada kontraktor binaan supaya tidak melakukan aktiviti binaan pada waktu malam. Ini kerana pada waktu malam masyarakat memerlukan rehat secukupnya. Dan jika ada bunyi bising, masyarakat tidak dapat tidur dengan nyenyak. Cara menjaga alam sekitar. Pertama, ia sewajarnya mengamalkan amalan kita semula, misalnya seperti mengitar semula barang terpakai dan menghantar barang ke pusat pengumpulan bahan-bahan kita semula demi membendung pencemaran alam. Kedua, kita perlu mengelakkan daripada melakukan pembakaran secara terbuka untuk mengurangkan pencemaran udara. Selain itu, kita janganlah bersikap tidak mengambil peduli tentang kebersihan sungai. Kebiasaannya, sungai menjadi sumber penting manusia dalam kehidupan harian. Pada masa yang sama juga, kebersihan sungai amatlah penting untuk kehidupan air seperti ikan yang lain menjadi sumber makanan manusia. Seperkara lagi, penanaman pokok haruslah diperbanyakkan dan di persekitaran tumbuh-tumbuhan akan mengeluarkan oksigen dan memberi kesegaran udara kepada kehidupan di sekitarnya. Kesimpulannya, sebagai masyarakat harmoni, kita haruslah berganding bahu untuk memelihara alam sekitar agar sentiasa dipelihara dari sebarang pencemaran. Kesimpulan bagi pencemaran bunyi ialah dapat disimpulkan bahawa pencemaran bunyi atau kebisingan adalah gangguan di persekitaran yang disebabkan oleh bunyi atau bunyi yang menyebabkan gangguan makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran bunyi disebabkan oleh bunyi dengan volume tinggi yang menjadikan kawasan sekitar bising dan tidak menyenangkan. Kebisingan yang muncul sebagai pencemaran atau tidak adalah subjektif. Kerosakan yang disebabkan oleh pencemaran bunyi adalah tempatan. Tidak seperti pencemaran udara atau pencemaran air. Walaupun tidak terdapat perhatian sebanyak 3 pencemaran yang lain, pencemaran bunyi adalah suatu yang sangat penting untuk dikaji kerana kesannya semakin kelihatan. Bahkan kesannya tidak kurang berbahaya daripada bahan pencemar lain. Untuk itu, kita memerlukan respon dari pemerintah persekitaran sekitarnya dan juga diri kita sendiri.